MSS Johor dan juga MSSWP Kuala Lumpur. Kedua-dua membawa bendera masuk, kedua-dua membuat cheer di dalam padang, kedua-duanya bersemangat. Wajah tuan-tuan Johor di bawah pengurus Muhammad Asrul bin Baharum dengan ketua jurulatih Cikgu Abdul Hanis bin Mokhtar Tababu. Johor makai jersey berwarna biru putih, makai set jersey atau nombor yang sama, jersey yang berbeza daripada semalam, tapi nombor semua sama. Tahniah, power gila, senang kerja. Dan Kuala Lumpur makai jersey berwarna biru. Mulakan dengan pasukan Johor dengan senarai pemain Muhammad Khairul Hakim Zainal Abidin, Muhammad Hairul Hazri bin Harumzi, Muhammad Faris Nazmi bin Nur Hisham, Muhammad Syami bin Muhammad Yusof, Muhammad Nazri bin Muhammad Khalid, Muhammad Aizat Hafizi bin Rosli, Muhammad Dia Amni bin Jamaluddin, Khairil Al-Ashik bin Umar Al-Khalifah selaku kapten, Denny Quraisy bin Irwan, Muhammad Muhaimin Syakir, Muhammad Irfan Hakim Fazil Adam, Luqmanul Hakim bin Ramli, Megat Adika bin Nur Hamizan, Daniel Haikal bin Syarudin dan juga Muhammad Daniel bin Jaiz Sarmi. 15 pemain yang berjaya menyarung jersey tuan rumah Johor pada tahun ini. Tendang keluar oleh pertahanan Kuala Lumpur di bawah Encikgu Muhammad Zulfadli bin Badrul Hizam sebagai pengurus dan juga Cikgu Muhammad Hafiz bin Mahad selaku ketua jurulatih. Menurunkan Muhammad Adam Hakimi bin Samsudin nombor 5, Muhammad Danish Zafran bin Mustafa Kamal nombor 10, Muhammad Ilham Budiman Nasirun nombor 1, Muhammad Izham Hairul bin Iskandar nombor 11, Amir Rizwan bin Rafi nombor 15, Muhammad Najmi Haikal bin Sabri nombor 8, Muhammad Arif Ikhwan nombor 21, Muhammad Johan Hakimi nombor 9, Fawaz Effendi nombor 17, Danish Arman bin Rozaimi nombor 7, Anas bin Abdul Hamid nombor 22, Muhammad Faik Aiman bin Nizamuddin Shah nombor 14, Muhammad Iskandar Zulkarnain nombor 12, Muhammad Aiman Ikhwan nombor 16 dan juga Muhammad Zain Nazrin bin Zainal nombor 20 untuk gerakan pertama di bahagian hujung daripada Johor. Untuk try pertama, mungkin try yang ketiga dia main jersey nombor 19 daripada Johor ini, iaitu Muhammad Syami bin Muhammad Yusof. Love dan like daripada penonton Johor, love daripada peminat Kuala Lumpur. Kita tengok siapa yang lagi power. Waalaikumsalam. Like, ramai penonton Johor. Belum ada penonton KL lagi. Mana penonton KL? Baru satu love daripada KL. Semua Johor lah, semua like. Power Johor. Sudahlah ditemani dengan penyokong yang penuh di stadium penyokong Johor ni, iaitu pasukan tuan rumah. Dalam live juga penuh penonton Johor. Terbabu tim Johor. Dapat seorang player menghadapi kecederaan jersey 16 saya kira. Tak lihat jersinya. Mungkin juga nombor 10, iaitu Muhammad Hairul Hazri bin Hairumi. Like, wow, ramai Johor. Dahsyat. Saya sokong belah persatuan daripada Syanizam Osman. Nama dia masih masuk penyokong KL. Come on KL daripada Muhammad Fauzi Sagap. Seronok kalau kita tengok parents yang tengok, sebab dalam nama main-main dia ada bin. Jadi kalau kebetulan nama anda adalah bapa kepada pelajar-pelajar ini, akan keluar nama anda di sini. Mungkin saya terus dapat tangkap anda adalah ibu bapa ataupun bapa ataupun ibu kepada pemain-pemain yang mewakili negeri ini. Sedikit disadvantage kepada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kerana diundi bermain di dalam kumpulan bersama Kedah dan juga Johor. Tidak dipenaltis di situ walaupun dapat blocking. Tidak terlihat oleh pengadil untuk kembali kepada penguasaan Johor. Size wise lebih kurang nak sama, mungkin lebih kepada Johor tuan-tuan.
Abang Jeb ni kira saiz besar juga dalam dunia rugby ni. Tapi pagi tadi bila saya berjalan dengan pemain Johor ni, ya Allah, besar betul pemain Johor ni. Dan laju, dan pemain ini lagi, berjersey nombor 19. Gila tak gila, Johan tackle selaku fullback. Telah kita naikkan nama Johan ini selaku satu seorang pemain yang hebat untuk Kuala Lumpur. Dan telah dibuktikan daripada semalam lagi, walaupun bertubuh paling kecil di padang, scrum half Kuala Lumpur itu, dengan tiada segan silu, dengan penuh keberanian, selamba je menahan Muhammad Syami yang tengah on the speed dan on the run. Ekstra untuk Johor di sebelah kiri. Bijak permainan di Johor untuk disudahkan. Gerakan bermula dengan jersey nombor 13, iaitu Muhammad Irfan Hakim, disudahkan dengan Faris Nazmi bin Nur Hisham untuk try kedua kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kepada Johor, maafkan saya. Terima kasih yang berterusan kepada Lennon Chia especially, membantu kita menjawab kepada siapa yang tanya jadual tu. Dah dipin dah tuan-tuan kat bawah tu, tengok je jadual tu. Terima kasih kepada Lennon Chia berkongsi jadual kepada rakan-rakan penonton yang menengok. Syanizam Osman, saya suka abang komentari, steady, santai. Sama-sama. Saya pun suka abang komentator tu, steady je, dia santai. Dia bersantai sikit lah. Di sebalik kita tidak melanggar formaliti pengulasan. Sebenarnya end of the day, tuan-tuan di rumah lah yang menyokong, tuan-tuan di rumah lah yang membantu menaikkan, tuan-tuan di rumah lah yang menonton bersama kami lah, yang menemani kita, yang tak dapat bersama kita di sini pada hari ini. Jumpa bawakan yang terbaik kepada anda dalam segi santai, untuk anda enjoy lebih menonton kejohanan berprestij ini. Kejohanan paling berprestij untuk peringkat umur sekolah menengah seluruh Malaysia. Inilah MSSM Rugby bawah 18 tahun. Pengumpulan pemain-pemain elit seluruh negara yang mewakili bendera negeri mereka. Pengumpulan pemain-pemain yang satu hari ini bakal menyarung jersey kebangsaan, sama ada bermula daripada under 19 sehinggalah ke senior team. Di sinilah muncul bakat-bakat yang kita wow dan terbabo, yang 3-4 tahun lagi akan mewarnai senario rugby seluruh negara. Pas yang hampir di intercept daripada Johan, mujur. Tak dapat dibaca dengan baik oleh pertahanan Johor. Yang memegang bola inilah Johan, Muhammad Johan Hakimi bin Arsyad, pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor, membawa Sains Selangor menjadi juara wilayah persekutuan pada tahun ini, dan kini dipilih dan diangkat untuk mengemudi pula, walaupun bukan kapten, tapi untuk mengemudi permainan di dalam padang untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Telah pun membuktikan kehadirannya dengan match cemerlang melawan Kedah dan juga Johor ketika ini. Bertubuh begitu kecil, tapi Pak Alip Wur, tuan-tuan, power. Makna yang dah mula cai-cai dah pasukan, nak menengok Johor lawan Kedah pula kan. Dia dah mula-mula cai dah, tiba-tiba confident je Johor lawan Kedah. Ini belum habis lagi di Johor lawan KL. Kena tiba-tiba Johor tidur je lagi. Jangan kata kawan-kawan, ada je pasukan-pasukan yang tertidur dalam lawanan ini. Ada juga upset-upset yang telah pun berlaku. Negeri Sembilan lawan Perak khususnya. Perak tengah leading 1 try sehinggalah kedua minit yang terakhir separuh masa kedua, Negeri Sembilan datang dengan 2 try dan terus menang. Siapa sangka? Jangan awal-awal kita cai dulu. Abang Jeb selaku pengulas pun tak berani nak mengangkat mana-mana pasukan terlebih dahulu sehinggalah tamat perlawanan yang kedua. Hanya 2 pasukan yang telah pun menang 2 perlawanan, iaitu Selangor dan juga Kedah, dan mereka telah layak ke peringkat Suka Air kategori Cup. Tahniah kepada keduanya. Daripada Irfan Zafri, tournament SBP nanti ada live tak? InsyaAllah di Semasyur ada. Di Teluk Intan belum tahu lagi.
belum jumpa orang yang betul lagi di Teluk Intan untuk SBP 7. SBP 10 di Smasyur insya-Allah ada live. Di sebelah kiri untuk looping daripada wilayah persekutuan, baik lagi Johan membuka perlawanan. Lepas pendek tak tersedar oleh rakannya untuk tukar possession, hantarkan ke atasnya. Johor mengatur serangan. Lagi double knock on. Sudah pun berada dalam keadaan offside main Kuala Lumpur untuk kembali penalti kepada Johor. Masuk lagi penonton-penonton Johor. Sudah pun ramai yang menonton bersama dengan kita untuk mengambil peluang ini cuti sekolah untuk bersama-sama penonton. Jika anda tidak dapat berada di stadium, ditendang pula terus ke perut. Anas bin Abdul Hamid terkejut, beliau mungkin tidak dapat menangkap bola. Tendangan yang hampir tidak boleh terima akal sebentar tadi. Mungkin terpelawat memegang kakinya main nombor 23 Ahmad Aizat Hafizi bin Rosli. Nasib baik nokon pemain wilayah persekutuan. Sahabat-sahabat tuan-tuan, kita masih lagi di perlawanan pertama, perlawanan kedua belum habis lagi. Kita masih di grup C di antara keduanya. Untuk perlawanan selepas ini sabar dahulu, kita chill, relax, kita tenang-tenang. Tak payah huru-hara nak tanya. Baru lepas main dah tanya dah game selepas ni. Sabar, kita relax. Bagi negeri-negeri lain pula peluang mereka untuk menyorak pasukan kegemaran mereka. Yang dah main tu kita relax dulu, pergi minum teh, pergi brunch, pergi cari godek-godek apa yang di dapur tu sebelum kita terus ke perlawanan. Tamat separuh yang pertama, Johor 10, Kuala Lumpur 0. Selepas ini perlawanan di antara Sabah yang melibatkan grup pasukan daripada kumpulan D, Sabah dengan Putrajaya. Terengganu menentang Melaka. Oi, banyak love. Geng KL dah start masuk dah ni. Geng KL dah berkongsikan love. Geng Johor dah ketinggalan dah di siaran live ni. Kalau ikut penonton dah tewas dah ni tim Johor ni. Oi, banyak yang love dari tim KL. Style sungguh tim Johor nampak. Coach diorang suruh pandang tempat luar dulu. Ambil hirup udara baru kita borak-borak. Tahniah kita ucapkan kepada barisan MSSJ dengan PT mereka Cikgu Najamul Huda. Lama dah Cikgu Najamul daripada English College membawa pasukan ini selaku ketua kontijen untuk MS Johor dengan pengurus dan jurulatih Cik Muhammad Asrul bin Baharum. Begitu dengan Cikgu Anis dari English College. Mana lagi boleh share-sharekan ada pelajar-pelajar daripada mana Johor ni. TOR ada dengannya, ada pelajar-pelajar daripada TOR, ada pelajar-pelajar daripada SSTMI, ada pelajar-pelajar daripada Sekolah Tengku Ismail, Sekolah Batu Pahat. Semua digabungkan sekolah-sekolah terbaik di sekitar Johor yang pada saya mempunyai program sekolah menengah terbaik di seluruh Malaysia. Mereka siap ada 4 division untuk sekolah menengah. Nampak? Ada grup elite, ada grup nombor 2, ada grup nombor 3, ada grup nombor 4. Kalau kita cerita sedang tentang pembangunan. Sementara untuk beberapa negeri seperti contoh negeri Terengganu, negeri Kuala Lumpur, beberapa negeri yang tidak dapat membentuk daerah ataupun tidak cukup pasukan rugby dalam negeri mereka untuk membentuk wakil-wakil daerah, mereka terus saja bermain tournament dengan memanggil sekolah selaku wakil daerah ataupun tidak ada dalam bentuk MSSD. Contoh seperti di Kuala Lumpur, sekolah-sekolah seperti SMS, Sekolah Menengah Sains Selangor, Sekolah Menengah Sains Alam Syah ataupun ASIS. Final tahun ni di KL di antara Sekolah Menengah Sains Selangor dan juga ASIS. Babo, Victoria Institution dan juga RMC tewas di peringkat separuh akhir, dan pemain-pemain inilah yang dikumpulkan untuk membentuk pasukan Kuala Lumpur pada kempen MSS
pada tahun ini. Nampak juga wajah Cik Saiful Dulang, PT untuk Kuala Lumpur, penyelaras teknikal ataupun head of the contingent. Mereka inilah semua PT-PT inilah tuan-tuan adalah head of the contingent, ketua contingent. Setiap negeri ada PT negeri masing-masing. Kita tahu Cik Hatta daripada Pahang, Cik Saiful Dulang daripada Kuala Lumpur, PT Negeri Sembilan lah Cik Haji Tuan Haji Smile, PT daripada Selangor lah Cik Faiz Ali, PT daripada Johor lah Cik Najmuddin Najamul Huda, PT daripada Kelantan, siapa PT Kelantan ni? Sekejap kita boleh turun lah. Itu juga dengan PT daripada Terengganu. PT Perlis ialah Cik Gunon, Cik Zainul. Perak ialah di bawah, tapi semua PT ini di bawah PT Malaysia yang bertempat di Perak, iaitu Encik Helmi. Ada Encik Helmi di bawah tu. Sejak 2 hari beliau berada di sini untuk memastikan kelancaran. Di antara tugas-tugas PT negeri inilah tuan-tuan ialah menganjurkan kejohanan-kejohanan yang melibatkan pasukan-pasukan dalam negeri daripada A sampai Z, juga pembangunan, bertanggungjawab atas pembangunan pengadil-pengadil negeri, melahirkan pengadil-pengadil dan juga pemain-pemain negeri, dan menyelaraskan jurulatih dan juga manager pasukan untuk membawa pasukan mereka ke peringkat pertandingan negeri-negeri. Itulah antara lain short form untuk tugas-tugas PT yang selama ini tidak disedari. Kita hanya menyebut nama jurulatih. Kita hanya menyebut nama jurulatih dan juga manager saja. Dalam borang ni pun tak ada PT negeri. Dalam borang daftar di bawah MSSM pun tu tak ada. Padahal insan-insan inilah yang telah lama nak berbakti bersama-sama dengan yang lain di peringkat tertinggi dalam sukan rugby, menjadi penyelaras ataupun ketua kontingen untuk kontingen-kontingen yang datang mewakili rugby negeri. Tahniah kita ucapkan kepada semua PT-PT, PT-PTS, PT-PS untuk negeri-negeri yang bertanding. Tanpa anda tiadalah program-program rugby di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Tanpa anda tidaklah ada orang ni datang pakai jersey cantik-cantik tu, jersey baru Johor, jersey baru KL, jersey baru. Tanpa anda macam manalah urusan perjalanan player-player ni. Tanpa anda macam manalah pemilihan pelajar-pelajar ni semua. Baik, cukup untuk PT. Senyap seketika, nantikan seorang pemain tercedera daripada Johor. Masih 10-0, masih belum selamat Johor dalam perlawanan ini. Daripada Azlan Jaafar, game Johor tak tajam pagi ni. No, bukan pasal tu. Pasal KL ni terror tuan-tuan. Jangan cakap Johor tak terror. Semalam mungkin Johor lawan dengan mana tim mana? Labuan kan semalam. Ya, Johor lawan Pulau Pinang mahukan saya semalam. Mungkin Pinang tak apa nak terror, so nampak Johor tu terror. Kali ni dia orang lawan KL, tim terror sikit. Baru nampak sebenarnya persembahan Johor. Lepas ni dia orang lawan Kedah, lagi terror. Baru tahu tim Johor tu sebenarnya macam mana. Daripada situ baru kita boleh buat nilaian berapa jauh tim pasukan ni boleh pergi untuk ke peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga akhir nanti. Yes, advantage sebagai tuan rumah. Tiap-tiap tahun dah menjadi satu bualan. Advantage tuan rumah ni dia sesuai, dia dah biasa dengan padang dan sebagainya. Tapi biasanya itu untuk hari pertama je. Masuk hari kedua, bila semua pasukan sudah mula biasa dengan keadaan padang, masa tu mereka betul-betul berentap. Dan inilah yang kita dapat lihat daripada perlawanan-perlawanan awal seperti Negeri Sembilan dan juga Perak sebentar tadi. Begitu juga dengan Sarawak dan Kelantan dan Selangor dan menentang Labuan
Masing-masing sudah pula menunjukkan taring masing-masing. Sudah tentu ada cakap-cakap yang diberikan oleh Ketujuan Encik Wan Hafiz Mahat untuk Kuala Lumpur menuju ke separuh masa yang kedua. Semangat semua tim. Terima kasih Able Sis. Masuk lagi tuan-tuan, jika boleh sharekan link kami, link siaran live ni untuk tontonan bersama di Facebook anda. Kita sharekan seberapa banyak untuk mengetahui kepada kenalan-kenalan kita di Facebook yang sekarang sedang berlangsung kejohanan majlis kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022 secara live. Mana tahu ada ibu bapa yang tak dapat lagi link, ada adik-beradik ataupun teman-teman pelajar yang masih, ataupun sekolah-sekolah khususnya yang masih perlu mendapatkan link di rugby online untuk siaran live bersama-sama dengan kami. Akan ada semua pasukan yang bertanding akan bermain 2 kali di sesi awal pagi ini. Jika anda dah bermain sekali, nanti akan bermain lagi jap-jap lagi. Cuma pusingan kumpulan itu belum sampai. Sekarang ini baru bermula perlawanan di kumpulan C. Selepas ini akan melibatkan kumpulan D. Jika pasukan anda telah pun bermain tadi, bermaknanya dia berada di kumpulan A dan juga kumpulan B. Untuk rolling itu sekejap lagi dia akan main. Serangan daripada Kuala Lumpur di separuh masa yang kedua. Lagi cubaan untuk merampas bola, tidak berjaya. Curi oleh pasukan Johor di hujung sana. Untuk satu lagi try. Try pembukaan di separuh masa yang kedua. Lihat seperti knock-on tadi daripada tapping, tapi turnover ataupun mungkin referee sudah memanggil advantage over. Sayang kalau kita dapat reverse sikit lagi tadi di bahagian tengah untuk melihat apa yang berlaku. Mungkin ada sedikit knock-on oleh pasukan Johor tapi tak terlihat. Mungkin sebab itulah terkejut pemain-pemain Kuala Lumpur untuk melihat ataupun terkejut bola itu tiba-tiba turnover kepada pasukan Johor di dalam pattern permainan sebentar tadi. Di sinilah tapping telah pun dilakukan. First knock-on, second knock-on, tiada tapping sebenarnya. Untuk try terus kepada sukan Johor. Banjir dah breakfast ke belum daripada Muhammad Fairuz? Terima kasih kerana bertanya. Sudah breakfast. Breakfast yang telah disediakan oleh penganjur kejohanan. Kami di sini alhamdulillah cukup makan, cukup pakai apa semua sejak daripada semalam. Semalam tengah hari pun ada lunch, petang pun ada minum petang. Hari ini breakfast. Dan cuma masa makan tu je yang tak tentu. Mengulas bersama anda, menemani anda semua. Kalau Abang Jet tiba-tiba senyap tu, maknanya Abang Jet tengah breakfast lah tu. Jangan ditanya, kenapa mana pengulas? Kita santai-santai sesi pagi ni sebelum kita ke acara-acara yang lebih serius di perlawanan penentuan ataupun perlawanan terakhir. Seronok perlawanan kedua peringkat kumpulan ini, dia membuka minda dan juga membuka standing untuk pasukan-pasukan yang telah pun layak. Di kumpulan B, Selangor telah pun layak, menang 2 kali. Di kumpulan A belum ada siapa-siapa lagi tuan-tuan. Perebutan di antara 3 pasukan iaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Yang buat pening tu ialah semalam Perak menumpaskan Perlis, Negeri Sembilan draw dengan Pahang. Pagi ni Pahang dah menumpaskan Perlis, Negeri Sembilan menumpaskan Perak. Dan perlawanan terakhir nanti Negeri Sembilan bertemu Perlis, advantage kepada Negeri Sembilan
Pahang Perak pula akan bertarung untuk perebutan satu lagi tempat. Nampak permainan dia. Semuanya kesilapan 2 minit terakhir, membiarkan Negeri Sembilan bangkit untuk skor 2 try. Sudah pasti menghantui tim Perak. Yang kedua, kumpulan B, Sarawak, Kelantan, Selangor dan juga Labuan. Selangor menang 2 kali, semalam melewaskan Kelantan dan juga hari ini melewaskan Labuan. Untuk mereka jadi pasukan pertama layak ke peringkat suku akhir. Tahniah Selangor. Sarawak, Kelantan dan Labuan, lepas ini Sarawak akan bertemu dengan Selangor dan juga Kelantan bertemu dengan Labuan. Daripada kira-kiranya dilihat seperti Kelantan akan menemani Selangor untuk layak ke peringkat suku akhir. Tapi belum tahu lagi, tapi begitulah kira-kiranya. Untuk kumpulan D, Johor jika kekal dengan keputusan ini akan menjadi pasukan kedua layak ke peringkat suku akhir walaupun bermain baru 2 perlawanan. Yang menemani mereka antara Kedah dan juga Kuala Lumpur. Kedah juga sudah menang 2 perlawanan. Kedah sebenarnya yang dah confirm layak. Maafkan saya, untuk kumpulan C, Kedah dah confirm layak, Johor juga dah confirm layak jika menang. Jadi harapan untuk Kuala Lumpur dan Pulau Pinang agak tipis untuk menemani kedua pasukan ini ke peringkat suku akhir. Dan untuk kumpulan D, di antara Sabah, Putrajaya, Terengganu dan Melaka, Melaka dan juga Putrajaya menang semalam. Sangat terbuka kumpulan D sehinggalah kita dapat tengok sebentar nanti perlawanan kedua yang melibatkan 4 pasukan ini. Baik, clear? Baik, sangat clear dan seronok. Tidak ada pergerakan-pergerakan yang menarik dari kedua pasukan. Bukan menarik, masing-masing mempunyai keupayaan untuk defend, masing-masing mempunyai keupayaan untuk attack. Kesilapan-kesilapan kecil dari Kuala Lumpur betul-betul memakan diri dalam perlawanan ini. Dan keupayaan pemain Johor di bahagian winger tidak dapat disaingi oleh winger-winger pasukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hebat di tengah padang, di bahagian tengah padang, di bawah Johan Hakimi bin Arsyad dapat mengawal di tengah padang, tapi bila bola dah dilontarkan ke hujung, try lagi daripada pasukan Johor semuanya hadir di bahagian winger. Pekan Daya. Sabah buat magic. Ya betul, semalam Sabah telah pun tewas ke tangan pasukan Melaka dengan agak besar. Mana tahu dia buat magic hari ini, tiba-tiba bangkit. Tak mana kuasa datang menundukkan Putrajaya, siapa tahu. Jangan ke mana, peminat Sabah dan Putrajaya, anda akan bertanding selepas ini. Saiful Bahari, mantap Banjep, clear dan clear. Clear? Ada juga lagi yang tanya, Melaka main bila Banjep? Aduh, hai. Nak kena cari Nescafe sekejap lepas ni, bila orang asyik bertanya pasal jadual je. Melaka, jom sokong Melaka. Tempat tu, Cik Eli Syarliza daripada tadi tu, dia daripada 8 pagi dah. Dia duduk dalam ni tengok live kita, dia tak sabar nak menantikan Melaka. Walaupun dia tahu Melaka main lagi 2 jam, tapi dia tak sabar-sabar sebab Melaka semalam sudah menang tuan-tuan. Hari ini mestilah bersemangat wajar Melaka. Panggil semua sekolah-sekolah kat Melaka tu. Panggil semua link, share link kat sekolah-sekolah utama Melaka tu. Tengok anak-anak Melaka bermain di bawah bendera dan juga logo Melaka. Siapa sangka semalam Melaka boleh menang malah menewaskan Sabah? Siapa sangka? Saya sendiri pun tak sangka. Johor dan Kuala Lumpur masih lagi bertarung. Dan siren telah dibunyikan untuk menandakan penamatnya masa. Bola dipegang dan terus ditendang keluar oleh pemain Johor untuk kemenangan kedua kepada pasukan Johor, mengesahkan tempat mereka ke peringkat suku akhir, berpelukkan pemain-pemain dan juga bersalam-salaman dengan Kuala Lumpur. Tamat sudah kempen Kuala Lumpur untuk mencari spot suku akhir. Harus settle bermain di kategori bowl di dalam tahun ini. Tak dapat saya nak salahkan mereka kerana berada dalam group maut sama-sama dengan Kedah dan juga Johor yang dilihat lebih menjadi favourite di dalam kumpulan ini. Lihat daripada ibu-ibu seperti Eli Sherliza, mak ada di Melaka, jap lagi mak gerak ke Johor, tunggu mak datang. Yes, teruskan menyokong tuan.